Itu akhlak beliau, akhlak Al-Quran. Dan memang jelas Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Maksudnya aku diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi maksud redha Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, yakni kita beramal amalan akhlak beliau. Sebab dalam Quran begitu jelas Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dalam surah Al-Qalam. Al-Qalam ni surah ke-68 pada ayat yang keempat. Sesungguhnya kau Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memiliki budi pekerti, akhlak yang agung. Dan akhlak yang agung inilah yang sepatutnya dijadikan contoh teladan. Kenapa? Allah sendiri berfirman lagi dalam suratul Ahzab, surah ke-33 pada ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terdapat contoh teladan yang terbaik, yang sewajarnya kamu kena ikut. Nampak tuan-tuan? Itu cerita dia. Jadi pengertian yang pertama ialah yakni mengamalkan akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menandakan kita redha beliau sebagai rasul. Yang kedua, kita ikut petunjuknya. Kita hendaklah mengikuti petunjuknya. Kenapa? Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Terima kasih. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, inna asdaqal hadis kitabullah wa ahsanal hadis hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan ialah Al-Quran. Ni yang di tangan saya, 6,236 ayat. Tadi saya tengok ada plate kereta kat sini 6236. Itu ayat Quran lah tu. Kalau 6666 pun betul juga. Sebahagian ulama menyatakan 6,666 ayat. Sebahagian kata 6,236 ayat. 30 juzuk, 114 surah. Huruf banyak. Jadi sebenar-benar perkataan ialah Al-Quranul Karim, yakni kalam Allah. Dan sebaik-baik petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tuan-tuan? Kita selalu dah sebut. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, insan pilihan ini, dipandu dengan wahyu. Tidak seperti kita. Wahyu yakni pada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Suratul Najmi, surah 53 ayat 3 dan 4. Itu dalil. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kata Allah, tidak bercakap dengan hawa nafsunya, tetapi dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Ini insan yang terbaik lah, ranking nombor 1 dulu, kini, selamanya. Dia punya position tu tetap nombor 1. Kemudian dalam Al-Quran Allah berfirman lagi. Tengoklah, maksud meredai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul ialah kita hendaklah mengikuti petunjuknya. Berdasarkan hadis Muslim, sebaik-baik petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan Quran, Allah memerintahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menyampaikan perkara ini kepada umatnya. Berdasarkan Ali Imran surah ketiga ayat 31, qul
in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maksudnya, dengar elok. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah pada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, wahai umatku, sekiranya kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Ikut aku yakni amal segala peraturan yang telah kutunjukkan kepada kamu. Dan hasil kita beramal berpandukan kepada petunjuk beliau, kita bakal mendapat 4 kebaikan. Masya Allah. Ini tafsir dalam kitab Arab, Taisir Karimur Rahman fi Kalam Mumannan. Dengar, ingat saya ulang semula, minta maaf lah gangguan suara ni. Apabila kita sudi mengikuti segala peraturan yang dibawa, yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bakal mendapat 4 kebaikan. Kalau tak mau lagi, saya pun tak tahulah nak bawa benda apa lagi kan tuan-tuan, kan? Pertamanya apa dia? Pertamanya ialah Allah akan permudahkan segala yang sulit. Masya Allah. Kita rusing, sakit kepala, duk ingat macam mana nak menyelesaikan masalah ni, mudah saja mendapat pertolongan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dalam surah Talaq, At-Talaq surah ke-65 pada ayat yang kedua. Dan sesiapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan adakan baginya jalan keluar daripada segala kesempitan dan kesulitan hidup. Masya Allah. Bila mana kita mengikuti, mengamal segala peraturan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tak mau kan? Itu pertama. Yang kita rasa sulit, yang kita rasa payah, mudah saja Allah bantu. Masya Allah. Ini bukan saya reka tau. Jangan kata saya reka lah. Saya mana nak mampu reka. Ini dan kitab tafsir Arab. Sebab tu kita kena tengok banyak kitab tafsir sikit, baru ilmu pengetahuan kita bertambah. Kalau asyik tengok satu jadi jumud juga, akhirnya jadi ta'assub dengan pandangan seorang ulama. Itu tak boleh tak? Kan? Kita tengok semua ulama kita terima, semua ulama kita tak tolak. Yang kita tolak pula dalam semak. Yang kedua, hasil kita mengikuti petunjuk beliau. Yang kedua, amalan kita yang sedikit diterima keseluruhannya oleh Allah. Masya Allah. Kita bukan buat banyak pun. Tuan-tuan mungkin lebih banyak pada saya. Kita ni kadang-kadang letih, nak bangun awal pun Masya Allah. Nak tahajud berapa rakaat, 10 rakaat pun tak mampu. Asyik terkejut. Bukan tuan-tuan, saya lah. Takkan tuan-tuan pun sama ya, asyik terkejut. Tetapi amalan kita yang sedikit itu diterima seluruhnya oleh Allah. Nak terima, nak tolak Allah. Kita tak ada hak nak halang Tuhan jangan terima amalan dia. Who are you man? Tuhan tanya balik dalam bahasa Inggeris pula. Tuhan ni boleh semua bahasa. Doktor naik pangkat duduk atas kerusi pula. Dulu bawah ni naik pangkat. Abang insya-Allah ni semua lah duk. Umur saya kan tua lagi kot. Itulah tuan-tuan, kita ni kalau kita sudi untuk bermuhasabah, jelas tuan-tuan. Tengok dalam surah Yasin pada ayat 68. Bila dipanjangkan umur kita, kita kembali pada zaman kanak-kanak. Tenaganya kurang, kan? Makan kurang selera. Doktor makan selera ni. Oi, saya tak apa selera. Satu sudu, 5 pinggan. Tak berapa nak selera. Tenaga pun kurang. Asyik ngantuk, letih je. Allah. Itu yang Allah sebut dalam Quran. Baik.
Yang keduanya, amalan yang sedikit diterima keseluruhannya oleh Allah. Kita buat sikit je. Tadi saya sempat baca buku susunan almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz tentang roh-roh. Cuba dengar elok. Roh-roh ni kata beliau almarhum, Allah merahmati beliau insya-Allah. Bila ada orang baru mati masuk ke golongan dia, dia tanya, macam mana anak cucu aku? Kalau kamu berkata, Masya Allah, anak cucu awak semua baik-baiknya, pergi dengar kuliah, solat tak tinggal, beramal dengan ajaran Islam, seronoknya roh tersebut. Tapi bila dia kata, Allah mak cerai, anak cucu kau ni cerai, sedih dia. Dan saya fikir, ya tuan-tuan, saya pun ayah dah meninggal dunia. Dia cerita roh ni itu roh orang-orang yang bahagia, yang mendapat rahmat Allah. Dia tanya pula, bagaimana si fulan kawanku? Oh, kawanku ni meninggal lama dah. Tapi kenapa dia tak datang dengan kita? Rupanya dia duduk dengan Fir'aun. Dia baca tu. Dia duduk dengan Abu Jahal, roh dia. Sebab tu tak datang golongan ni. Saya waktu saya tak penting. Yang penting, rupanya ibu bapa kita telah meninggal. Dia nak tahu juga hal keadaan kita di dunia. Kalau dia dapat berita baik, anak ni soleh, sukanya, ya Allah. Kalau anak ni haprak, Allah, sedihnya dia. Kan? Jadi lebih baiklah kita beramal dengan amalan-amalan yang baik. Moga-moga doa-doa kita insya-Allah dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala, yakni doa anak pada ibu bapa. Jadi yang kedua, diterima keseluruhan amalan kita yang sedikit. Yang ketiga, Allah akan memberi taufik, pertolongan sehingga kita dapat melaksanakan segala suruhan Allah, dan juga at the same time simultaneously meninggalkan segala larangan-larangannya. Allahu Akbar. Wajib yang kita boleh buat selama ni, yang disuruh kita boleh buat, yang dilarang kita tinggal, sebenarnya taufik daripada Allah, pertolongan daripada Allah. Kita bukan ada kekuatan. Walaupun ustaz boleh berpidato, ustaz boleh ingat ayat Quran hadis, Masya Allah, kan? Boleh berhujah, kan? Tapi kalau tak dapat taufik pada Allah, ustaz sendiri tak boleh nak beramal, tuan-tuan. Dia hanya boleh cakap saja. Yang ni yang kita bimbang ni, cakap tak serupa bikin, tak serupa bikin. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Surah ke-61 ayat 2 dan 3. Inilah golongan manusia yang paling dibenci oleh Allah, yang pandai bercakap tapi tidak beramal. Suruh orang buat baik, dia sendiri pun tidak. Ini yang saya bimbang. Tapi kalau kita dapat menyempurnakan perintah Allah, suruhannya dan larangannya, berarti ini ada kurniaan Allah, kurniaan taufik, pertolongan daripadanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, hasil kita beramal dengan segala peraturan yang diajar, yang dibawa, yang diterangkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempatnya, dosa kita yang begitu banyak, kesemuanya diampunkan oleh Allah. Allahu Akbar. Siapa yang boleh ampun dosa kita, tuan-tuan? Isteri, isteri ada dosa, suami pun ada dosa. Semua dosa-dosa ni suami tak boleh nak ampun, dosa isteri, isteri pun tak boleh ampun. Sebab tu lebih baik guna appropriate word. Abang, saya minta maaf. Bukan abang, saya minta ampun. Nah, abang nak ampun jana muslimat, abang pun dosa banyak. Dalil tadi wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-Imran 31. Dan aku akan mengampunkan dosa-dosa kamu, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita sesama kita mohon maaf. Mana dalil mohon maaf? Satu amalan yang baik,
sifat orang bertakwa. Al-Baqarah 237. Saya nak tanya tuan-tuan, lama saya tak jumpa Tuan Haji Abu Bakar pergi mana? Duduk belah kanan kata kerusi tu. Tuan Haji Kamarudin. Oh, sakit. Pasal banyak bulan lah kan. Saya cam tu. Saya ingat tuan-tuan, bukan ayat Quran hadis orang saya ingat. Kan? Siapa tak datang, siapa datang, siapa yang datang kemudian pulang pun saya tahu. Datang dah pulang pula. Ni cerai tak nak dengar. Kan? Tak apa, kita tak boleh paksa. Kita hanya bercakap. Walau syaa rabbuka la amana man fil ard kulluhum jami'an afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Jelas dalam Quran surah Yunus surah ke-10 ayat 99. Tanggungjawab saya hanya berdakwah. Soal hidayah, petunjuk daripada Allah semata-mata. Kita tak boleh memaksa sehingga semuanya beriman pada Allah. Jangan kata orang lain, anak bini kita sendiri pun belum tentu kita boleh beri petunjuk, beri hidayah. Saya cuma tanyalah. Jadi mudah-mudahan Tuan Haji Abu Bakar kita sihat kan. Baik. Kemudian jadi yang keempatnya ialah diampunkan segala dosa kita. Masya Allah. Hasil kita mematuhi segala peraturan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sesama kita hanya mohon maaf. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Al-Baqarah 237. Pemaaf itu hampir kepada takwa. Kita jangan berdendam. Kita sesama kita minta maaf. Mungkin dulu saya tersilap, saya minta maaf Tuan Haji, saya pun begitu, settle, kosong. Macam diri dia sebut tengah bila Ramadan kan, kosong. Saya ingat keputusan bola sepak apa? Oh, rupanya saling maaf, memaafkan itu akhirnya kita kosong sama kita. Kesalahan di antara kita, kita perlu minta maaf. Dengan Allah minta ampun. Habis yang kedua, yakni ikut petunjuknya. Jadi kesemua 4 perkara tadi, kelebihan, keistimewaan yang bakal Allah kurniakan, kita boleh kait dengan ayat Quran. Dalam surah Taha ayat 123. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a huda ya fala yadhillu wa la yashqa. Taha surah ke-20 ayat 123. Yang bermaksud, maka apabila datang pada kamu petunjuk dariku, petunjuk yang dibawa oleh insan pilihan ini, lalu sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, Allah menjanjikan 2 kebaikan. Fala yadhillu, pertama, selama-lamanya tidak akan sesat. Wala yashqa, dan tidak akan menemui kesengsaraan, kecelakaan di dalam kehidupan, baik di dunia, insya-Allah, di akhirat pun tentera. Jadi kalau tak nak ikut petunjuk Nabi, makna rugilah kita. Itu maksud yang kedua. Yang ketiga, yang ketiganya, yang ketiga apa? Seterusnya, nak sambung lain sikit. Saya terlupa satu perkara. 3 maksud, di antaranya lah 2 telah saya perjelaskan tadi. Meredai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Pertamanya, kita mengamalkan akhlak beliau. Yang kedua, mengikuti petunjuk yang beliau bawa. Baik, kita berhenti kat sini. Ada benda yang lebih maknanya yang saya yakin akan memberi manfaat. Jadi tuan-tuan dan perempuan, tanda-tanda di antara tanda-tanda rahmat Allah. Saya tertinggal benda ni penting ni, saya nak bagi point. Saya pun baca lah point ni daripada seorang ustazah. Ustazah pun pandai. Dia rojok kitab Arab. Tanda-tanda rahmat Allah tu 5.
Salah satunya yang tadi Allah utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda rahmat. Kenapa tuan-tuan? Nanti kita bahas. Kita ikut dia punya ni dulu. Yang pertama diutamakan. Tanda-tanda rahmat Allah 5. Yang pertamanya, Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Inilah rahmat Allah. Sebab apa? Sebab akal fikiran kita ni terbatas. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa, kadang-kadang susah nak ingat, kadang-kadang tak ingat langsung. Jadi tanda rahmat Allah yang pertama ialah Allah menurunkan Al-Quran. Mana dalil Al-Quran itu rahmat kepada Allah? Surah Yunus, surah ke-10 ayat 57. Malam ni takat ni ya. Habis awal kita pulang awal. Boleh tidur awal sikit kan. Ustaz pun kena rehat juga kan. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wasyifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Tengok di penghujung ayat, ingat baik-baik. Inilah di antara dalil rahmat Allah kepada umat manusia dengan menurunkan Al-Quranul Karim. Apa maksud ayat? Wahai manusia. Allah tak panggil wahai orang beriman. Sebab Al-Quran ni petunjuk pada seluruh umat manusia. Betul tak? Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Al-Baqarah 185. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Dalam surah An-Nahl ayat 44. Al-Quran ini untuk manusia, bukan untuk Arab, bukan untuk Melayu, bukan untuk Islam, untuk seluruh umat manusia. Inilah dalil. Wahai manusia, sesungguhnya telah kudatangkan kepada kamu. Apa dia tuan-tuan? Yakni Al-Quranul Karim. Apa yang terkandung dalam Al-Quran? 3 perkara yang penting. Mau'izatun min rabbikum. Di dalam Al-Quran ini terkandung bermacam-macam pengajaran atau pendidikan. Dr. Hamka sebut pendidikan, kita sebut pengajaran. Apa cerita? Kisah Abu Lahab, kisah Fir'aun, kisah Namrud, kisah orang beriman, kisah orang-orang yang kufur dan engkar. Jadikanlah pengajaran. Kalau kamu nak selamat, ikutlah jalan orang-orang yang soleh. Kalau kamu degil, kamu akan sengsara di akhirat. Macam tadi Almarhum tulis dalam buku, roh kawan dia dah lama dah mati. Lama dah mati, tapi kenapa tak datang sini? Rupanya dia ditempatkan bersama roh-roh orang-orang yang jahat. Fir'aun, Namrud, Abu Lahab, Abu Jahal, jenis-jenis Abu ni lah. Abu-abu yang lewat Islam ni, akhirnya jadi Abu. Tu cerita dia. Itu, tuan-tuan ingat cerita tu? Banyak pengajaran tentang seorang ulama Bani Israel yang begitu hebat. Allah memuliakan dia dengan doa dia senantiasa mustajab. Akhirnya dia salah guna nikmat tersebut. Dia nak hidup senang, dia nak ganjaran gaji lumayan, dia nak kereta besar, nak bini besar. Akhirnya dia juga hancur. Allah rakamkan dalam Quran. Siapa dia? Bala'am bin Ba'urah. Jangan contohi beliau. Ini pengajaran kepada orang-orang yang bergelar ulama. Jangan kerana kepentingan duniawi kamu gada ilmu agama, kamu nak dunia. Jangan. Ini pengajarannya. Yang kedua, Al-Quran itu wasyifa'ul lima fis sudur. Penawar bagi hati. Macam mana? Susahnya nak ingat ayat Quran. Tak apa, kita berubat, guna ayat-ayat Quran.
Kalau ada ustaz kata bid'ah, suruh dia rujuk hadis Bukhari. Hadis Bukhari. 2 hadis. Jilid 1, 2, 3, 4 pada hadis 1670 dan 1671. Sahabat Nabi yang tidak disebut namanya, dia berubah, dia menyembuhkan penyakit seorang penghulu di sebuah kampung dengan izin Allah, dengan membaca Al-Fatihah. Sini pengajaran boleh menggunakan ayat Quran untuk berubat. Yang menyembuhkan Allah Ta'ala, bukan ayat Quran. Rosak tak kita punya akidah? Tak rosak. Itu ikhtiar. Sahabat Nabi pun baca Fatihah. Kemudian dia baca Fatihah, hadis 1670 dan 1671. Hadis Bukhari, pergi balik cari. Kalau kitab tu ada kat sini, saya boleh tunjuk. Macam mana dia berubat Tuan Haji Kamarudin? Dia baca Fatihah. Baca Fatihah, kemudian dengan air liur dia ludah. Kan? Dengan izin Allah sembuh. Kita pun baca lah Fatihah. Kemudian ludah. Terus sakit, mati terus. Kan? Kita bukan para sahabat. Kan? Di sini dalil, fa'alaikum bisunnati wassunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin addu 'alaiha bin nawajid. Hadis riwayat Abu Daud. Takkan Nabi suruh, maka berpegang teguhlah kamu dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku yang mendapat petunjuk, dan gigitlah dengan gigi geram. Pegang kuat-kuat. Kalau Nabi tak buat, sahabat buat, tak salah. Kita solat tarawih 20 rakaat, Nabi tak buat, Nabi buat 8 je. Oh, Umar buat, takkan nak petikai Umar. Di Malaysia sibuk sangat, pergilah petikai kat Mekah. Mekah pun 20 rakaat. Entah. Contohnya Mekah 8 rakaat lah. Mazhab 8 rakaat ni di Malaysia lah. Termasuk saya lah, saya mazhab 8. Terus terang, mazhab 20 cannot go. Letih. Tak payah tikai ya. Ya. Sahabat guna Al-Fatihah untuk berubat. Ini hentam mengono, hentam mengono. Lillahi ta'ala dalam rumah Allah Ta'ala. Dulu saya tak pandai baca Quran. Jauh sekali nak ingat Al-Quran. Hari ni tuan-tuan nilai sendirilah. Penguasaan ayat Quran, surahnya, ayat sekian muka suratnya, baca hadis, saya tak tengok. Siapa kurnia? Allah kurnia. Apa kaedah yang saya buat? Saya guna ayat Quran yang saya pelajari. Guru saya kata, okey, kau ambil ayat-ayat ni, kau balik buat kain, buat sendiri, tiup, jadi bomoh lah. Saya tak ludah lah, tiup lah. Tiup, ya Allah, hatiku ni gelap sungguh, ya Allah, kau terangkan, berilah cahaya supaya aku dapat menghafal, mengingati ayat Quran dan hadis dengan mudah. Setiap hari saya buat. Akhirnya Tuhan kurnia. Saya minta ke Allah, takkan syirik. Jadi Quran yang kedua, wasyifa'ul lima fis sudur. Kalau siapa-siapa yang ada migrain, ini ada yang selalu migrain, amal ayat ke-19 suratul Waqiah, minta kepada Allah. Ayat macam mana? La yusadda'u, macam mana? La yusadda'u. Ambil kalau baca sikit-sikit tak ingat. Yatufu alaihim bi akwam yang silap. Min ma'in la yusadda'una 'anha wa la yunzifun. La yusadda'una 'anha wa la yunzifun. Ada ulama kata, guna ayat ni kepada orang yang selalu sakit kepala. Quran ni penyembuh penyakit-penyakit jiwa. Bagaimana Umar Al-Khattab boleh memeluk Islam? Karena dengan ayat Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadashum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Al-Anfal surah 8 ayat 2. Jadi lembut, jadi lunak. Bila dia dengar bacaan Khubayb, dia dengar kali pertama, kemudian dia bagi salam. Adik dia Fatimah keluar, dia lanyang adik dia berdarah. Bila berdarah timbul penyesalan. Dia tanya adik dia, tadi aku dengar ada orang baca benda apa?
Aku pun tak tahu syair ke, pantun dua kerat ke. Pantun ni belah Melayu belah Arab mana pantun. Kalau kau nak dengar semula, bersihkan diri kau terlebih dahulu. Umar pergi bersih. Datang semula, Khubayb baca ayat Quran, terus dia istihar, bawalah aku kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebelum ni dia degil, tuan-tuan. Akhirnya dia memeluk agama Islam, menjadi salah seorang sahabat yang terunggul dengan ayat Quran. Wasyifa'ul lima fis sudur. Sebab tu ada ulama menyatakan ayat surah Toha ayat 1 hingga 5 boleh digunakan untuk melembutkan hati-hati orang-orang yang degil. Anak-anak yang tak dengar cakap, cucu-cucu tak dengar cakap, buat macam mana? Biar dia tidur dulu. Ketika dia tidur, pergi baca Fatihah sekali, baca Toha 1 hingga 5, setengah kata 1 hingga 6. Yang mana betul, dua-dua betul lah. Tiup dekat ubun. Bukan anak cucu yang degil saya atau Haji Kamaluddin, isteri yang degil pun boleh tak dengar cakap kita, tapi biar dia tidur dulu. Doktor nampak dia tidur, dia dah berdengkur, mangkak pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Baca hingga habis lah. Ayat 5 atau ayat 6, dua-dua pun tiup ke ubun ni. Baru kita tidur sebelah dia, tengok kesan pergi tu. Kita tidur, dia pula bangun baca kat kita yang sama. Sebab apa? Dia pun dengar malam ni. Tengok esok dua-dua bangun lembut. Dah. Tak gaduh dah, suami isteri cantik dah. Dia cerita dia tak dengar cakap sangat kan? Bukan isteri yang tak dengar cakap, suami pun ramai yang tak dengar cakap. Kan cerita gitu. Nah, itu Quran. Kemudian wahuda, Allah sebut petunjuk, pimpinan yang lengkap. Masya Allah. Di penghujung warahmatul lil mu'minin. Inilah bukti Al-Quran itu adalah rahmat. Dalam arti kata Al-Quran mampu memberi faedah kepada umat manusia kerana ada 3 unsur terpenting. Yang pertama, banyak pengajaran. Yang kedua, penawar bagi penyakit-penyakit jiwa. Yang ketiga, pimpinan yang sempurna. Kamu ikut ni. Rahmat di sini faedah. Tetapi bila Al-Quran dijadikan pimpinan, kita akan mendapat rahmat lagi. Rahmat kasih sayang Allah yang menyebabkan kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Mana dalil? Surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 155. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh wattaqu la'allakum turhamun. Dan inilah Al-Quranul Karim. Tuhan kata, yang kami turunkan kepada kamu, yang banyak faedah. Justru ikutlah Quran ini dan bertakwalah kamu pada Allah. Moga-moga kamu bakal mendapat rahmatku. Rahmat di sini kasih sayang. Dengan kasih sayang kita dimasukkan ke dalam syurga. Rahmat ayat pertama Yunus 57, banyak faedah. Inilah Al-Quran. Inilah tanda rahmat Allah. Pertama, diturunkan Al-Quran Karim. Yang kedua, tanda rahmat Allah, diutus insan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang kita hurai, tapi saya ada satu lagi ayat. Kenapa Allah utus insan ini? Karena kita dah sebut akal fikiran kita, kemampuan untuk berfikir adalah terhad. Kan? Tuhan datangkan kita ke dunia, Tuhan telah menyediakan segala-galanya, tapi kalau tak ada petunjuk, tak ada pimpinan, mana mungkin kita boleh tahu yang mana makanan baik, yang mana makanan mudarat. Justru dibawa oleh Nabi, diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Di antaranya supaya manusia esok di hari akhirat tidak boleh memberi alasan kami tak faham Islam. Dah ada petunjuk, insan pilihan, petunjuk tersebut telah wafat, tetapi ilmu dia telah diwarisi oleh para ulama. Ulama pula yang menyambung, melanjut serta mengembangkan ajaran beliau. Kita tak nak suka dengar. Ada kuliah tak nak dengar. Agak-agak isu bila kita tersilap, langkah,
dalam amalan harian kita. Apakah kita boleh memberi dalil? Oh ya Allah, aku tak faham Islam. Tuhan cek tu, malaikat cek tengok. Yang si cerai ni duduk kat mana? Kelana Jaya, seksyen 3. Malaikat kata, ya Tuhan oi, Kelana Jaya seksyen 3 setiap malam ada kuliah maghrib. Cek, dia ni tak pernah datang. Yang dia pandai komplain. Kita azan dulu kan? Azan dulu. Okey. Allah turunkan Al-Quran. Kalau tak ada orang yang memberi tunjuk aja, manusia tak mampu untuk melaksanakan perintah-perintah yang terkandung Al-Quran. Lalu Allah utus insan yang mulia ini supaya dengar baik, tak ada alasan untuk berdolak dari bagi di hadapan Allah. Ya Allah, aku tak faham Islam. Dulu aku lawan Islam. Sampai ada usaha nak memartabatkan mahkamah syariah, aku tak sokong. Contoh. Kan? Kan? Kalau orang kafir petikai itu tak apa. Orang Islam petikai. Itu yang jadi pelik. Kan? Tak pelik tuan-tuan. Kita orang Islam tak mau nama Islam. Saya banyak dari Quran tuan-tuan. Itu macam Siti Qasim sebut tu, rosak akidah. Doktor tak tengok internet. Dia kata lebih kurang macam ni. Saya tak mau saya sama Melayu yang beragama Islam. Saya tak mau kehidupan saya dikontrol oleh undang-undang seperti ini. Kalau ada kitab di sini, mati saya nak baca lagi. Tak ada orang kali. Kemudian di penghujung ucapan dia, kan? Habis dia bercakap, dia buat isyarat lucak. Seorang perempuan akhlak macam tu. Esok kamu nak bagi alasan apa? Kamu tak faham Islam. Ni saya nak baca. Surah keempat ayat 165 An-Nisa. Tak payah sombong lah. Jangan sombong. Kalau Allah turunkan Al-Quran semata-mata saya tuan-tuan dan puan tak tahu nak buat macam mana. Bagaimana nak amal perintah ini? Mereka kena ada orang yang memberi petunjuk. Sebab tu diutus insan ini. Rusulan mubasyirin wa mundirin. Li'anna yakuna linnas 'ala Allah hujjatun ba'da rusul. Di mana tu? Saya tak nak terima. Sebab tu Allah utuskan Muhammad. Tanda rahmat Allah. Al-Quran juga rahmat Allah. Yang kedua, petunjuk dengan Rasul juga adalah tanda rahmat Allah. Dengar. Rasul-rasul pembawa kabar gembira dan pembawa amaran pada orang-orang yang kafir dan yang berbuat maksiat, supaya tidak ada bagi manusia sesuatu hujah atas sebarang alasan untuk berdalil pada hari kiamat kelak terhadap Allah. Dengar. Rasul tak ada. Ustaz ada. Ustaz datang kuliah tiap-tiap malam. Ada ustaz yang doktor, kan? Ustaz pondok macam saya, bolehlah sikit-sikit. Awak tak nak dengar? Esok awak nak bagi alasan tak faham Islam. Rojok An-Nisa 165. Itu cerita dia. Ni tanda rahmat Allah. Kalau Allah turunkan Al-Quran semata-mata, awak fikir sendiri. Ilmu yang ada kat kita ni terbatas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Al-Isra ayat 85. Aku bagi ilmu kat kamu manusia sedikit je. Sebab tu ilmu kita ni terbatas. Yang kita mampu fikir pun terbatas. Mereka kena ada orang tunjuk aja. Itu cerita dia. Ni nak bagi alasan dia suruh, ya Allah, ampunkanlah dosaku, aku tak faham Islam. Cik Siti dulu tinggal kat mana? Saya tinggal kat Kelana Jaya. Oh, Kelana Jaya setiap malam ada kuliah. Kenapa tak pergi dengar? Saya tak suka ustaz-ustaz tu. Jadilah ustaz. Saya baru nak start. Cakap pandai. Bawa hujah.
Sebab itu tuan-tuan, ini tanda rahmat Allah yang kedua. Al-Quran dipraktikkan oleh seorang insan pilihan Allah, supaya kita tak ada alasan untuk berdalih. Tak faham, tak itu, tak gini. Insan tersebut telah wafat. Nabi menyatakan, innal ulama warasatul anbiya. Ulama ada pewarisku. Ialah tak semesti semua ulama datang. Syarat jadi ulama baru layak untuk memberi kuliah, ini menyalahi hadis Nabi, hadis Bukhari. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun sepotong ayat. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Itu semua dalil-dalil supaya kita berdakwah. Nah, ada lagi dah as-saffat berjamaah fussilah pada ayat 33 pun ada. Itu yang kedua, tanda rahmat Allah, yakni diutuskan, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nisa 165 menjelaskan supaya tidak ada alasan bagi manusia untuk berdalih di hadapan Allah tentang kami tak faham Islam. Jadi kalau tak faham Islam, belajar. Tak faham Islam, jangan komen. Dalam soal hukum hakam boleh membawa kepada murtad. Tuan-tuan, nak jadi murtad senang je, betul? Bukan susah, dengan perkataan. Macam mana? Perkataan. Jilid pertama mustikah hadis keluaran jabatan Perdana Menteri. Jilid pertama dalam bab wajib iman dan Islam supaya tidak rosak. Contoh yang dikemukakan dalam buku tersebut ialah seseorang yang berkata, hukum apa ini? Merujuk pada hudud. Mana dia menghina hudud? Kafir. Hukum hakam jangan main-main. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. At-Taubah 65-66. Tiga perkara ini jangan dipersenda-sendakan. Pertama, Allah, yakni hukum hakam Islam. Tak faham, duduk diam. Saya pun tak kata saya faham semua. Jangan menentang, jangan mempersenda, jangan mempelekehkan hukum hakam Allah. Hukum apa ni? Habis iman. Kalau nak makan sup tangan, tunggulah bila kita laksana hudud. Tunggu dia. Orang makan sup gebok, dia nak makan sup tangan, punya bengok. Tak sedar. Rosak akidah. Hina Quran. Macam mana hina Quran? Semua nak ikut Quran. Sampai bila kita nak maju? Rosak, batal iman dan Islam. Rajuk. Saya bercakap insyaAllah Quran baik, hadis baik, fakta semua. Orang lain saya tak tahu, ustaz lain saya tak tahu. Tapi saya jelas. Saya sebut mustikah hadis jilid pertama, pergi tengok. Bab wajib menjaga iman dan Islam supaya tidak rosak. Kalau ada saya boleh baca contoh yang menjadi murtad kerana i'tiqad. I'tiqad, keyakinan. Contoh, siapa yang meyakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya diutus oleh Allah untuk Arab, kafir. Kerana dalam Quran Al-A'raf 158, Al-Anbiya 107, Al-Hajj 67 menunjukkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Siapa yang berkeyakinan sedemikian rupa, batal iman dan Islam. Bagi semangat sikit. Tapi baru doktor sihat. Bulan depan solat berpuah, insya-Allah. Nanti settle sikit. Itu cerita dia. Tak faham tentang hukum hakam Islam, jangan peli-peli main. Ni apa, ni apa, ni. Nak sebab-sebab tu. Macam Siti tu. Siti tu kata undang-undang sibil yang ada lebih baik pada undang-undang Islam. Kerana undang-undang sibil tidak menyebab, tidak berotan lelaki yang penjenayah yang 50 tahun ke atas. Kita nak tanya, di mana keadilan Perlembagaan Persekutuan artikel 8 menyebut tentang equality, sama rata. Kenapa undang-undang sibil tidak merotan wanita yang menjadi penjenayah? Islam tak ada masalah, tak ada diskriminasi, baik lelaki, baik perempuan. Kalau beramal dan amalan yang baik, semua dapat ganjaran pahala. Suratul Nahl surah ke-16 ayat 97. Kalau lelaki baik, perempuan baik, mencuri, kita potong tangan, tak ada diskriminasi. Al-Maidah 38. Yang mana ni hadir? Undang-undang sibil
ni, Dr. for your information, wanita tidak disebat. Lelaki 50 tahun kata tidak disebat. Dia tak faham sebatan cara Islam bukan untuk menyakitkan, tetapi mendidik. Pakai baju orang yang kena sebat, ini dia buka baju. Cara dia sebat tuan-tuan, balik awal. Saya tengok cara sebatan dalam TV bulan lepas pagi. Rumah saya tengok ni sebatan cara sibuk. Dan sebatan di Malaysia dilaksanakan di penjara Kajang. Sekali sebatan saya dipahamkan sebulan kena rehat untuk untuk sembuh. Dia tak sebat 6 sebatan berturut-turut. Kalau 6 sebatan berturut-turut, doktor tengok-tengok punggung pun hilang. Pegang-pegang tak ada punggung pun. Islam umpama sebuah buku yang bubuh di bawah ketir disebar. Ini takkan sakit. Kamu cakap tentang equality, kamu cakap tentang sama rata, undang-undang sivil dan mahaprak. Mana boleh kita kata undang-undang Allah sendiri? Ini cerita dia. Kita boleh lawan lah, kita banyak hujah. Islam, no discrimination at all. You know, baik lelaki, baik perempuan. Amalan lelaki, amalan perempuan sama dapat ganjaran pahala kalau kerana Allah. Amalan jahat lelaki, amalan jahat perempuan sama-sama mendapat sisaan daripada Allah. Tidak? Boleh? Saya datang ujung-ujung nak ada. Ini pun martabat naik dua atas. Itu tanda rahmat Allah. Ya? Allah utus Muhammad sebagai petunjuk. Kalau tidak, mana mungkin kita mampu mengamal apa kehendak Allah yang terkandung dalam Quran. Yang ketiga, tanda rahmat Allah. Allah telah menyediakan segala keperluan hidup manusia. Betul tuan-tuan, kita lahir semua ada orang. Di negara Arab ada minyak, ada buah kurma. Di Malaysia ada kelapa, ada biji timah. Sekarang tak ada orang pengesik timah kan? Ada minyak. Siapa yang menyediakan? Tengok Quran. Inilah tanda rahmat. Surah ke-67, Suratul Mulk ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusyur. Tajuk betul tak Imam? Ini ada wajiban guna. Wa ilayhi nusyur. Wajiban guna. Itu cerita. Tajwid pun kena belajar juga. Jangan baca lintang bukan. Saya malah masuk tilawatul Quran. Bimbang nanti jadi Johan. Kalau saya masuk tahun dulu, saya rasa Ustaz Tarmizi pun tak menang. Dia nombor 2 bagi peluang dia. Kena belajar. Pak Haji Wahid, okey. Ini tanda rahmat Allah. Allah telah menyediakan segala keperluan hidup manusia di bumi. Jangan bertikai, jangan lawan Allah, jangan tolak undang-undang, peraturan Allah. Baca tulisan Tok Guru. Saya kalau boleh saya pinjam sekejap buku tu bawa balik ke Kedah boleh tuan ni. Bukan orang baca pun bagi kat saya lagi bagus. Tapi orang wakaf tak dia ambil lah. Itu cerita dia. Nah, yang keempat, apa dia yang keempat? Tanda rahmat Allah kepada umat manusia. Yang keempat, Allah telah menentukan pembahagian rezeki. Si fulan ni jadi doktor. Allah meletakkan rezeki. Doktor pun bukan sama. Doktor gigi, doktor perubatan, doktor apa lagi? Doktor pun macam-macam bidang. Doktor falsafah, doktor dia. Semua nak jadi doktor. Siapa nak jadi ustaz? Semua nak jadi ustaz. Siapa nak jadi pemerintah? Semua ketetapan Allah. Rezeki mana dari Quran Az-Zukhruf surah 43 ayat 32. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kena minat Quran lah. Kena dengar. Kalau tak minat Quran, datang dengar. Ni sembang hebat tapi tak faham. Lawan dengan Allah, lawan agama Allah. Kita betul. Kami, kata Allah, yang menentukan, yang telah menetapkan pembahagian
antara kamu dalam kehidupan dunia. Allah. Rezeki saya senantiasa berubah-ubah. Tuhan bagi. Mula-mula guru, pendidik, lepas tu banker, sekarang ustaz, lepas you never know, maybe MP, member of parliament. Nampak macam nak tanya ni. Nah, kita bukan tahu kan? Ada seorang hamba Allah datang pada keluarga susah, doktor, susah, tinggal di rumah setinggal. Rupanya ketetapan Allah buat dia hari ni jutawan. Sononya, syukurnya ibu bapa dia tuan-tuan. Siapa sangka? Saya pun tak sangka. Berkawan dengan saya begitu lama. Rupanya tak ada Tuhan. Jutawan. Ada juga yang jadi tak tahan. Yang tu kita tak mahu lah. Jutawan. Alamak. Dulu dia belajar luar negara. Saya cari sponsor. Hantar duit. Takdir Tuhan. Masya Allah. Ni rahmat Allah. Jadi kita jangan jealous lah. Oi, macam mana dia jutawan, aku belum lagi. Yang ni kena tengok Quran. Ada 3 benda yang jangan kita iri hati. Apa-apa saja punyaan Allah. An-Nisa 32. Rezeki tadi Az-Zukhruf 32. An-Nisa ayat 32. Wala tatamanna ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd. Tuan-tuan dengar terjemahan dia. Benda ni jangan iri hati dengan kejayaan seseorang. Saya tak iri hati. Saya kata alhamdulillah, sebab saya pun pernah doa, ya Allah berilah kejayaan pada sahabatku ini. Cuma dia tak sempat datang menjenguk saya, you know, very tight schedule, you know. Tuan-tuan dengar. Dan janganlah kamu terharap-harap ingin mendapat limpah kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian dari kamu, melebihi sebahagian yang lain, tentang harta benda, ilmu pengetahuan atau pangkat kebesaran. Tak payah jealous. Ini semua ketetapan Allah. Nampak? Ilmu pengetahuan dunia, ilmu pengetahuan agama. Tuan-tuan tahu tak Diamat. Ada seorang Arab ni umur 25 tahun ketika tu. Budak muda. Tuhan kurnia kat dia hadis 6 imam ni, Sunan Sittah ni, doktor, for your information, dia ingat ke semua. Hadis Bukhari tu ada dekat 8,000 hadis. Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmizi, dan lagi surah An-Nasa'i. Haji Kamaluddin, dia boleh ingat ke semua. Kita nak jalan. Itu kurniaan Allah. Gifted. Hada min fadli Rabbi. Jawapan surah An-Naml, surah 27 ayat 40. Ini adalah kurniaan Allah kepadaku. Sampai Syekhul Azhar turun, datang kepada Mesir, pergi jumpa dia, temu ramah dia, uji dia dengan hadis. Semua dia boleh jawab dengan izin Allah. Kita nak jalan, tak payah jalan lah. Congratulations, tahniah. Ini jealous, itu yang susah. Itu duk pelakar lah. Ustaz tu bukan belajar kat mana apa. Kalau bapa Han tak belajar kat mana. Mari kita kat aku tengok. Han tak boleh macam aku. Han duk diam sudah. Kan? Apa cerita? Kenapa tak tikai Dr. Zakir Naik? Kenapa tak tikai Dr. Zakir Naik? Dia belajar kat mana? Dia hanya berguru dengan Syekh Ahmad Didat. Tapi ini gifted kurniaan Allah. Dia boleh ingat chapter, verse mana, semua disebut. Bible, Injil, kita Hindu. Bible, Injil sama lah, bersilah. Kan? Ni kena tengok Quran. Termasuk soal rezeki. Ini tengok orang tu berjaya sikit, kita dah iri hati. Nak jahanamkan dia punya perniagaan. Apa punya manusia? Itu rahmat Allah. Saya tak iri hati. Sahabat saya dah jadi jutawan. Alhamdulillah. Kan? Syukur. Dulu dia susah. Orang susah ramai tuan-tuan. Kita bukan tahu. Baru-baru ni saya pergi jumpa orang susah tu. Allah sedih tanya Allah. Tuan-tuan, tidur dalam kebun getah. 2 beranak. 2 anak dia sedang mengandung dan suami. 4 orang. Anak dalam perut 5. Hujan lebat tempias. Sekarang duduk dalam stor. Kita tahu orang susah.
Saya pergi bagi sumbangan peribadi sikit. Saya nak bagi banyak pun, saya pun dapat sikit. Kalau tuan-tuan bagi 1,000, bolehlah sekatu kuliah 1,000. Saya bagi kat dia 500. Nah, bagi semua saya pun nak makan juga. Kan? Cerita gitu. Tuan-tuan bukan tahu. Sedih. Akhirnya dia bersalin tuan-tuan. Berapa malam, seminggu dia tidur di surau. Anak-anak. Bapa dia suruh halau ke rumah. Tak benarkan dia duduk di rumah pesaka. Oh, teruk tuan-tuan. Inilah kehidupan kita. Tapi yang saya nak sebut, itulah takdir Tuhan. Tentang rezeki. Tapi kita perlu berusaha. Ya, tengok sahabat dia susah. Dia beri Islam. Dia usaha, dia buat perniagaan, dia banyak berdoa. Yang keempat, tanda rahmat Allah, Allah telah menetapkan rezeki seluruh umat manusia. Yang kelima, inilah tanda rahmat Allah. Macam kita sebut tadi, betapa banyak sekalipun dosa kita, Allah sedia mengampunkan dosa kesalahan kita yang begitu banyak. Tetapi bersyarat, saya tak nak cakap tuan-tuan dan puan-puan jangan bimbang, dosa kita banyak mana pun Tuhan boleh ampun. Oh, sedapnya. Oh, dia kata bulan pun cantik, malam ni karaoke lagi, esok tikam 6 ekor lagi, dosa minum arak lagi. Tuhan Maha Pengampun. Salah tu. Kena bagi tahu syarat untuk mendapatkan ampunan Allah. Ali Imran surah ketiga ayat 89. Illal ladzina tabu min ba'di dzalik wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Itulah syarat yang ditetapkan oleh Allah, kecuali orang-orang bertaubat dan setelah daripada itu mereka beramal. Dia dah tak minum 2 ekor dah doktor, tak minum arak, tak judi, tapi dia duduk di kedai kopi tengok Undertaker pakai saudara, wrestling, solat pun tidak, puasa pun tidak, harapkan keampunan Allah. Ya, ya. Cara taubat dan kemudian daripada itu beramal. Fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, baru dapat keampunan Allah. Ini rahmat. Orang yang bunuh 100 orang, tapi nawi itu dia betul, dia niat betul, dia bertaubat, dia nak berhijrah dalam perjalanan, nak memperbaiki keadaan dia, kehidupan dia, amalan dia, dia jatuh, dia mati, dia ahli syurga. Ya, itu 5 rahmat Allah, termasuk diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh tuan-tuan? Saya nak beri suara sikit sebab jemaah ni nak bertebak. Jadi cukup kita sambung bulan depan, kita ada bahas lagi apa arti redha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Ada. Kita kena bukti benda ni, baru makna kita mencintai benda. Tanda kat situ dulu. Jadi seperti biasa tuan-tuan, projek kami sedang berjalan dengan rancangnya di mana? Di di Sungai Petani, sebuah bangunan tambahan di Sekolah Rendah Islam kami. Jadi kalau tuan-tuan nak menyumbang RM1, RM2, ahlan wa sahlan. Saya alu-alukan. Mudah-mudahan untuk niat yang elok, untuk bisa dilelahkan, untuk wakaf, moga Allah menerima. Baik, jadi kita tangguh majlis yang tasbih kafarah suratul As. Asyhadu an la ilaha illalladzina amanu wa amilus wa as-sidqu haqq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil